Uh, kita baik. Kita baca ayat pertama, tapi kita baca separuh saja, boleh? Kita baca separuh sahaja ayat yang pertama daripada surah Al-Mumtahanah ini. Dah 3 minggu baca tak hafal lagi. Patutnya dah sekali hafal lah tu. Baik, tak apalah, kita bacalah habis ayat pertama ni kan. InsyaAllah Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Bismillahirrahmanirrahim. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق. تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم. يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي. أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي. تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم. تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم. ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل. ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل. Terjemahan. Wahai orang yang beriman, janganlah kamu mengambil musuhku dan musuh kamu sebagai teman rapat yang kamu sampaikan berita kepada mereka mengenai rahsia rancangan perang orang mukmin, disebabkan hubungan kasih sayang yang wujud antara kamu dengan mereka, sedangkan mereka telah mengingkari kebenaran Islam yang sampai kepada kamu. Mereka juga telah mengeluarkan Rasulullah dan mengeluarkan kamu dari tanah suci Mekah, disebabkan kamu beriman kepada Allah, Tuhan kamu. Janganlah kamu berbuat demikian jika kamu benar-benar keluar untuk berjihad pada jalanku dan untuk mencari keredaanku. Tidak ada sebarang faedahnya kamu mengadakan hubungan kasih sayang dengan mereka secara sulit, sedangkan aku amat mengetahui akan apa yang kamu rahsiakan dan apa yang kamu zahirkan. Ingatlah, sesiapa antara kamu yang melakukan perkara demikian, maka sesungguhnya dia telah tersesat dari jalan yang betul. Baik, hingga pada sesi yang lepas kita habis membincangkan berkaitan dengan musuh kita, syaitan, dunia dan juga hawa nafsu. Baik. Kenapa? Kerana pada bahagian awal ayat yang pertama ini Allah kata la tattakhidhu aduwwi wa aduwwakum awliya. Saya tak ada kat sini. Janganlah kamu mengambil musuhku dan musuhmu sebagai awliya. Jadi berkaitan dengan Allah cerita musuh dia dan musuh kamu, iaitulah musuh Allah itu sama dengan musuh Nabi dan juga musuh orang-orang yang beriman. Maka kita kena kenal siapa dia musuh Allah, kita kena kenal siapa dia musuh kita.
Baik. Maka musuh orang beriman dia samalah dengan musuh Allah Azza wa Jalla. Baik, la tattakhidhu aduwwi wa aduwwakum awliya. Ada di situ perkataan awliya. Baik. Apakah makna perkataan awliya dalam terjemahan diletakkan apa? Sebagai teman rapat. Teman rapat. Sahabat setia. Sahabat setia. Ada lagi? Yang lain daripada ini? Geng kapcing. Dalam kurungan pelindung. Ustaz. Pelindung. Okey. Ada lagi? Macam BFF lah Ustaz ya. Macam BFF. Geng kapcing. Geng kamcing. Geng ngeteh, ngopi. Baik. Aulia, pemimpin adalah maksud aulia. Penolong juga masuk dalam aulia. Teman rapat kita dah ada. Tempat rujukan. Kan. Ataupun dalam bahasa kita tempat kita consult. Penasihat. Kita letakkan consultant. Penasihat. Penasihat. Baik, maka ini semua masuk dalam makna aulia. Baik. Kita lihat. Baik, ini adalah dia punya kita kata dia punya apa? Singular dia. Okay. Dalam bahasa Arab panggil dia punya mufrad dia. Iaitu kita terjemahkan dengan wali. Okay. Dan yang kita baca ini Aulia. Ya. Baik, dia adalah bentuk plural. Dalam bahasa Arab kita sebut sebagai jamak. Terjemahannya kita letakkan wali. Maknanya wali ni adalah aulia. Wali adalah aulia. So bila kita sebut wali kan, kita terbayang apa? Kan, sebab bahasa kita ada guna wali lah kan. Wali nikah. Wali nikah. Kita ada guna kan yang kita sebut sebagai apa tu? Tok wali tu kan. Para wali. Itu orang-orang yang apa tu? Yang soleh. Maka asal perkataan dia adalah wali. Yang diambil perkataannya itu daripada Al-Quran. Tapi kefahaman maksud bahasa Melayu kan dengan maksud dengan Al-Quran ataupun yang syarak masukkan mungkin dia ada perbezaan. Mungkin para wali yang kita di tanah Nusantara kita masukkan mungkin dia tak sama dengan wali yang dalam hukum syarak kan. Sebab kita masukkan kalau wali ni memang tok wali yang orang baik, orang soleh dan orang yang ada apa? Ada keramat lah, ada kasyaf, ada pelbagai semua itulah kan. Maka makna itu dia berlainan dengan makna wali yang Al-Quran ataupun dalam syarak dalam agama sebutkan. Baik. Maka perkataan aulia kan ataupun disebut sebagai wali ini makna asas dia. Dia ada teman rapat, sahabat setia, ya, pelindung, penolong, bahkan pemimpin juga disebut sebagai wali ataupun aulia, tempat rujukan kan, ataupun seorang yang kita jadikan sebagai konsultan, penasihat. Itu juga dimasuk sebagai wali. Baik. Dan dalam Al-Quran
dalam Al-Quran sebutkan ada 2 jenis wali. Ada 2 jenis wali. Baik, yang pertama ialah wali Allah. Kita lihat pada surah yang kedua ayat 257. Berada pada muka surat 43. Muka surat 43, surah yang kedua ayat 257, surah Al-Baqarah. Baik, Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Allahu waliyyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات. والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. Terjemahan, Allah pelindung yang mengawal dan menolong orang-orang yang beriman. Ia mengeluarkan mereka dari kegelapan yakni kufur kepada cahaya yakni iman. Dan orang-orang yang kafir, penolong-penolong mereka ialah taghut yang mengeluarkan mereka dari cahaya yakni iman kepada kegelapan yakni kufur. Mereka itulah ahli-ahli neraka. Mereka kekal di dalamnya. baik. Kita ada Allah dalam ni letakkan sebagai pelindung ataupun yang mengawal ataupun yang menolong. Maksud dia Allah sebagai wali. Maksud dia wali Allah. Satu lagi kita ada apa? Penolong mereka adalah taghut. Dalam bahasa Arab, awliya at-taghut. Baik. Maka ada 2 jenis wali dalam ayat tadi, iaitu pertama wali Allah, yang kedua wali taghut ataupun wali syaitan. Wali taghut ataupun wali syaitan. Baik, kita lihat surah yang ke-7 ayat ke-27. Satu 153. Pada muka surat 153. Surah Al-A'raf, surah ke-7, ayat ke-27. Baik, Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Ya bani Adam la yaftinannakum asy-syaitanu kama akhraja abawaykum minal jannah. يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما. ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم. إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم
Inna ja'alna syayatina awliya'a lilladzina la yu'minun. Inna ja'alna syayatina awliya'a lilladzina la yu'minun. Terjemahan. Wahai anak-anak Adam, janganlah kamu diperdayakan oleh syaitan sebagaimana ia akan mengeluarkan kedua ibu bapa kamu dari syurga sambil ia menyebabkan terlucutnya pakaian mereka berdua untuk memperlihatkan kepada mereka aurat mereka yang sebelum itu tertutup. Sesungguhnya syaitan dan kaumnya melihat kamu dengan keadaan yang kamu tidak dapat melihat mereka. Sesungguhnya kami telah menjadikan syaitan-syaitan itu teman rapat bagi orang-orang yang tidak beriman. Baik. Allah mengingatkan, wahai anak Adam, janganlah kamu diperdayakan oleh syaitan sebagaimana ia telah mengeluarkan kedua ibu bapa kamu dari syurga. Baik, kisah Nabi Adam dikeluarkan daripada syurga, ada tak sesiapa yang tak pernah dengar? Ada tak yang tak pernah dengar? Tak ada. Saya kira setiap daripada kita semua pernah dengar. Baik. Mereka apa yang telah berlaku, syaitan telah memperdaya mereka. Baik. Apakah yang syaitan mahukan ataupun tujuan syaitan dalam memperdaya mereka itu? Allah sebutkan di sini, sambil ia menyebabkan terlucutnya pakaian mereka berdua untuk memperlihatkan kepada mereka aurat mereka yang sebelum itu tertutup. Yanzi'u anhuma libasahuma liyuriyahuma sawatihima. Baik, maka ini perkara pertama. Kejahatan ataupun kesalahan yang iblis buat pertama adalah kepada Allah, iaitu dia tak nak apa? Dia tak nak sujud. Yang pertama kesalahan yang iblis lakukan ataupun syaitan lakukan kepada Nabi Adam ialah apa? Tujuan dia nak membuka aurat yang sebelum ini tertutup. Membuka aurat yang sebelum ini tertutup. Baik. Ini mesej pertama sekali yang kita semua pun tahu kisah Nabi Adam. Bila kita baca, inilah di ayat yang kita baca. Pesanannya bunyinya macam ringkas, kan? Tetapi ini peringatan yang Allah berikan kepada kita hingga hari ini. Kenapa? Syaitan yang berada pada zaman dahulu dengan tujuannya itu, syaitan yang sekarang ini tujuannya juga adalah sama. Adalah sama. Iaitu apa? Nak menggalakkan manusia untuk apa? Membuka, menampakkan, memperlihatkan aurat mereka. Dan bukankah itu telah terjadi kan pada umat ini, hingga kan ia telah menjadi satu perkara yang normal, satu perkara yang biasa. Bahasa kita sekarang apa? Normalisasi. Kan? Sehingga menjadi satu perkara yang biasa je, tak ada apa-apa masalah pun untuk kan melihat orang yang mendedahkan aurat dia, ataupun orang itu sendiri apabila dia mendedahkan aurat dia, tak kira lelaki ataupun perempuan. Soalan Ustaz. Ya, saya. Maksudnya sini, semasa Adam dan Hawa di syurga, Allah dah sediakan pakaian untuk mereka, Ustaz? Ataupun Betul. bentuk apa pakaian yang mereka pakai di syurga tu, Ustaz? Mereka memakai pakaian. Dalam bahasa Arabnya disebut sebagai libas. Libas. Ini dia punya kata terbitan dia. Dia ada labsun. Kalau kita pakaian, baju, kalau belajar bahasa Arab, kita kata labsun. Ini adalah baju ataupun pakaian. Baik, maka mereka sudah ada pakaian. Sebab itu dalam terjemahan diletakkan untuk memperlihatkan kepada mereka aurat mereka yang sebelum itu tertutup. Bukan saja di sini. Kalau kita lihat pada surah Al-Baqarah, kan awal surah Al-Baqarah cerita tentang Nabi Adam, sama. Dia akan sebutkan apa? Yang zi'u anhuma libasahuma liyuriyahuma sawatihima.
dia nak membuka, mendedahkan aurat mereka berdua yang sebelum itu tertutup. Siapa yang tutup? Allah. Allah yang tutup. Siapa yang membukanya? Syaitan. Syaitan yang buka. Jadi kalau orang sekarang ini, dia yang memilih untuk membuka aurat dia, maka siapa yang dia ikuti? Syaitan. Dia mengikuti pada arahan syaitan. Dan itu tujuan syaitan daripada dulu, daripada Nabi Adam dulu. Sampai sekarang dia masih melakukan perkara yang sama dan ia telah berleluasa pada hari ini. Dan maka dia peringatan yang pertama sekali yang Allah berikan, tapi mungkin mungkin orang terlepas pandang kan yang pertama. Yang kedua, orang tak suka nak dengar kan tentang buka-buka aurat ni semua-semua kan. Dia, itu hak saya. Saya nak buka ke saya nak tutup ke, itu adalah hak saya. Kan cuma kita memperingatkan dengan perkara pertama sekali kesalahan yang syaitan ataupun iblis lakukan kepada manusia, iaitu Nabi Adam. Dia nak mendedahkan aurat. Dan sudah tentu itu yang akan diteruskan nanti hingga ke hari kiamat. Kan? Dan itulah peringatan yang Nabi sallallahu alaihi wasallam berikan. Kan Nabi sebut salah satu tanda akhir zaman adalah apa? Wanita yang dia berpakaian tapi dia seolah bertelanjang. Maksudnya apa? Dia boleh nampak dia punya tubuh badan, aurat dia tu boleh nampak. Dan begitu juga lelaki. Kan kita tak kata lelaki terlepas daripada perkara ini, tidak. Lelaki secara asasnya lebih mudah untuk menutup aurat, tetapi dia tidak terlepas daripada godaan syaitan. Sebab itu ada lelaki yang kan pakai seluar pendek, contohnya kan swimming pakai seluar dalam je, contohnya kan, berbasikal seluar tu panjang cantik dah tapi ketat kan, dia tight. Jadi tidak terlepas daripada godaan syaitan. Dan perlu kita ingat, ini perkara pertama yang syaitan lakukan kepada manusia. Dan sudah tentu kalau perkara pertama dilakukan, projek pertama tu selalunya projek yang utama lah, projek yang utama, misi utama dia kan. Dan sebab itu dia kita lihat hingga ke hari ini. Baik. Pada penghujung ayat ke-27, Inna ja'alna syayatin, sesungguhnya kami menjadikan syaitan itu awliya, para wali. Dalam terjemahan dia letakkan teman rapat. Letakkan sebagai teman rapat. Baik. Maka dalam Al-Quran membawakan ada dua jenis wali, dan itulah wali Allah dan juga wali taghut ataupun wali syaitan. Maka kita jangan seruduk sangat kan bila orang kata seseorang itu wali kan, ataupun saya nak jadi wali. Kerana wali Allah itu ada dua, kita kena kenal kan benar-benar sifat wali-wali ini. Kerana setiap orang itu dia boleh menjadi yang lain daripada yang sepatutnya. Kan sebagaimana seorang muslim, dia patutnya jadi seorang muslim tapi akhirnya dia tak jadi seorang muslim. Okey, baik. Wali taghut, makna taghut apa? Makna taghut adalah sesuatu yang disembah selain daripada Allah. Sesuatu yang disembah selain daripada Allah. Okey, baik. Maka siapakah dia wali Allah? Siapakah dia wali Allah? Maka Allah sebutkan dia adalah orang yang beriman dan bertakwa. Orang yang beriman dan juga yang bertakwa. Baik, kita lihat sebentar. Surah Al-Baqarah tertukar ayat, tak ingat ayat apa. Okey. Bukan ayat ni. La inna awliya Allah. Baik, kita lihat surah
Surah Yunus, surah yang ke-10 ayat yang ke-62. Ayat 62, ayat 63. Duk teringat surah Yunus ni ayat 56 tertukar lah. Ayat apa? 62, 10:62. 10:62. Surah yang ke-10 ayat yang ke-62 dan juga ayat 63 pada muka surat 216. Muka surat 216. Baik, muka surat 216 surah Yunus surah yang ke-10 ayat 62 ayat 63. Saya baca, Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wa la hum yahzanun. Ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wa la hum yahzanun. Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Terjemahan. Ketahuilah, sesungguhnya wali-wali Allah tidak ada kebimbangan dari sesuatu yang tidak baik terhadap mereka dan mereka pula tidak akan berduka cita. Ayat 63, wali-wali Allah itu ialah orang-orang yang beriman serta mereka pula sentiasa bertakwa. Baik, maka wali Allah mereka adalah orang yang beriman dan juga orang yang bertakwa. Allazina amanu wa kanu yattaqun. Orang yang beriman dan juga orang yang bertakwa. Baik. Jadi siapa yang nak menjadi wali Allah ataupun nak Allah sentiasa tolong dia, nak Allah sentiasa tolong dia, nak Allah sentiasa bantu dia, maka apa yang dia kena lakukan? Dia kena berusaha menjadi orang yang beriman dan menjadi orang yang bertakwa. Baik. Itu ringkasnya. Kita tak ambil perbincangan kerana ciri orang yang beriman. Kalau kita nak kita dah tahu siapakah dia wali Allah. Quran sebutkan orang yang beriman dan orang yang bertakwa. Maka seterusnya nak buat apa? Bukalah dalam Quran, cari perkataan mukminun, kan, orang-orang yang beriman yang bentuknya dalam bentuk isim. Maksudnya iman itu tetap teguh, tak kira masa. Jadi baca apa sifat-sifat mereka. Nak jadi orang bertakwa, cari dalam Quran perkataan muttaqin ataupun muttaqun, dan dalam bentuk isim. Itu orang yang takwanya tetap teguh, dia tidak berubah dan senaraikan sifat-sifat mereka. Sifat orang beriman dan juga sifat orang yang bertakwa. Jika seseorang itu nak Allah, kalau dia nak menjadi wali Allah, bukanlah maksud kita ni nak sampai boleh terbang ke, boleh jalan atas air ke, bukan itulah. Tapi kita nak menjadi Allah sebagai pelindung kita. Nak menjadi Allah sebagai pelindung kita. Dan Allah SWT bila dia telah menjadi wali kepada seseorang itu, kan, maka dalam hadis sebutkan fakuntu sami'ahu allazi yasma'u bih wa basarahu allazi yubsiru bih wa yadahu allati yubtishu biha wa rijlahu allati yamshi biha wa la in sa'alani la'utiyannah wa la in ista'adzani la'u'izannah. Maksudnya bila Allah telah mencintai seseorang itu, kan, lalu Allah menjadi teman rapat kepada dia, apa akan terjadi kepada orang itu? Allah akan menjadi pendengaran yang dia mendengar dengannya, penglihatan yang dia melihat dengannya, tangan yang dia bergerak, dia menggunakannya, kaki yang dia berjalan dengannya. Dan apabila dia meminta kepada aku, maka pasti aku akan berikan kepada dia, dan jika dia meminta perlindungan kepada aku, maka aku akan memberi perlindungan kepada dia. Itu ganjaran ataupun kesan apabila seseorang itu telah menjadi wali Allah dan menjadi teman rapat kepada Allah. Maka kita kalau nak Allah itu rapat dengan kita, maka apa kita kena buat? Kita kena rapat dengan Allah. Kalau kita nak Allah tolong kita,
Apa kita kena buat? Kita kena tolong Allah, kan? Allah sebutkan apa tu? In tansurullah yansurkum. Kalau kamu tolong Allah, maka Allah akan tolong kamu. Nak Allah tolong kita, maka kita kena tolong Allah. Bukan hanya kita one way je punya apa? Relation. Dia tak nak one way punya relation. Kan? Kita je minta daripada Allah, minta, kan? Allah bagi je, tapi kita tak ada memberikan sesuatu pun kepada Allah Azza wa Jalla. Tapi dalam pada itu pun Allah telah berikan banyak kepada kita. Bayangkan kalau kita lagi menjadikan Allah itu sebagai teman rapat, kita menolong Allah, berjual beli dengan Allah, maka lagilah Allah akan membuka dia punya fadlan dan kurnianya kepada kita. Baik. La tattakhidhu aduwwi wa aduwwakum awliya. Janganlah kamu mengambil musuhku dan musuhmu sebagai awliya, teman rapat. Selepas itu Allah sebutkan tulquna ilaihim bil mawaddah. Tulquna ilaihim bil mawaddah. Baik, dan terjemahan dia letakkan apa? Kena guna bahasa terjemahan. Tulquna ilaihim bil mawaddah, dengan cara kamu sampaikan kepada mereka berita-berita rahsia orang mukmin dengan sebab hubungan baik dan kasih mesra yang ada di antara kamu dengan mereka. Baik. Itu Quran terjemahan saya yang di skrin. Sebenarnya Quran terjemahan mushaf. Ayat yang pertama, tulquna ilaihim bil mawaddah, yang kamu sampai dengan cara kamu sampaikan kepada mereka berita-berita rahsia. Okay, baik. Okay. Baik, tulquna ilaihim bil mawaddah. Bahasa Arabnya sikit je, satu tulqu ilaihim, dua bil mawaddah, tiga perkataan je. Kan, tapi terjemahannya dengan cara kamu sampaikan kepada mereka berita-berita rahsia orang mukmin dengan sebab hubungan baik dan kasih mesra yang ada di antara kamu dengan mereka. Panjang dia punya terjemahan dia. Kan? Arab dia adalah pendek je. Baik, tulquna ilaihim. Baik, kita nak lihat pada perkataan tulqu. Perkataan tulqu. Baik. Ini kalau dah dalam saya belajar bahasa Al-Quran, dia boleh tengok kepada apa tanda yang ada pada perkataan ini. Apakah tanda yang ada? Kita ada ta di awal perkataan. Huruf waw nun berbaris atas di akhir perkataan. Ta di awal perkataan, waw nun berbaris atas di akhir perkataan. Maka apakah kategorinya? Fi'il mudhari'. Kategorinya adalah fi'il mudhari'. Baik. Maka fi'il mudhari' menunjukkan satu perbuatan yang berulang-ulang dan berterusan. Okey. Baik, maka Allah kata, kita lihat pada perkataan tulqu dulu. Tulquna. Saya tuliskan. Baik. Kalau kita lihat pada dia punya terjemahan kata dia, perkata dia, terjemahannya ialah melemparkan sesuatu tanpa melihat ke mana ia pergi. Melemparkan sesuatu tanpa melihat ke mana ia pergi. Ini maksud tulquna. Maksud tulquna. Baik. Maka berdasarkan konteks ayat surah Al-Mumtahanah ini, apa yang telah dilemparkan dalam ayat itu, apa yang telah dilemparkan, siapa yang telah melemparkan dan apa yang telah dilemparkan? Berita, Ustaz. Berita telah dilemparkan. Apakah berita yang dilemparkan? Yang Nabi nak menyerang. Nabi nak menyerang Nabi kota nak Mekah. pergi menyerang kota Mekah. Siapa yang melemparkan berita itu? Melalui seorang perempuan tu. Sahabat Nabi juga. Sahabat Nabi itu yang lelaki itu nama dia apa? Lupa dah. Hatib. Hatib.
Hatib. Baik, betul. Barulah walaupun tak letak bin dia saya terima. Hatib bin Abi Balta'ah. Asyik bin Abi Balta'ah. Hatib bin Abi Balta'ah. Baik. Dia telah buat apa? Dia tulquna. Baik. Kalau menyampaikan kan, dalam bahasa Arab kita panggil tukhbiruna. Tukhbiruna, mengkhabarkan. Kan? Tukhbiruna, mengkhabarkan. Apa itu? Sesuatu perkhabaran, untuk memberitahu atau menyampaikan sesuatu berita. Maka perkataannya adalah tukhbiruna, tapi di sini digunakan tulquna. Maka sebab itu kita nak pergi lihat kepada makna perkataan itu sendiri apa dia. Kan? Jadi bila nak lihat makna perkataan itu sendiri, itu yang kita perlu kepada apa? Sedikit pengetahuan bahasa Arab untuk kita tahu dia punya tanda, kita tahu dia punya kategori perkataan, dan kita nak lihat kepada root word dia. Daripada root word itu kita boleh pergi ke kamus dan cari dia punya makna yang ada dalam tulku ini. Baik, maka kita jumpa dia adalah melemparkan sesuatu tanpa melihat ke mana ia pergi. Sesuai tak dengan konteks ayat ni? Sesuai tak dengan penceritaan ayat pertama ni? Sesuai tak? Sesuai. Sesuai. Macam viral Ustaz. Macam Sesuai. viral. Betul. Macam viral. Bahasa yang terkini. Terima kasih. Insya. Dia berbeza dengan tukhbiruna. Tukhbiruna dia memberi perkhabaran. Kan? Khabaran. Dan bila kita tentang memberi perkhabaran, dia satu kita mengkhabarkan berita kepada orang-orang yang tertentu. Kita tahu siapa dia. Kan? Tahu siapa dia. Tapi tulquna, dia umpama dia melemparkan sesuatu tanpa dia tahu mana benda itu pergi. Kan? Dia bukan dia lempar batu sembunyi tangan. Bukan. Dia lempar, kemudian dia berpaling. So dia tak tahu kena siapa. Dia tak tahu kena. Macam dia duduk di puncak, dia duduk dekat atas bangunan yang tinggi. Kan? Kemudian dia baling batu ke bawah. So dia tak tahu batu tu pergi mana, kena siapa, dia tak tahu. Itu maksud tulquna. Maksud tulquna. Baik, maka berdasarkan ayat ini, kan, sahabat itu telah seolah-olah telah melemparkan berita, rahsia ataupun maklumat kepada orang yang mempunyai hubungan baik tanpa melihat kepada kesannya. Kan? Dia melemparkan berita itu kan, kepada teman rapat dia, kan, Hatib ini, teman rapatnya berada di Mekah, kan, yang dia terhutang budi dengan mereka. Baik, tanpa dia melihat kepada kesan perbuatannya itu, betul? Dia tak lihat kepada kesan perbuatannya itu. Sebab apa? Sebab waktu tu bila dia tengok ada utusan sampai, ini peluang dia nak bagi tahu. Kan? Berbanding kalau dia pergi sendiri, lagi susah, orang akan bertanya. Jadi dah ada orang daripada Madinah, daripada Mekah datang nak balik. Jadi dia terus cepat-cepat dia tulis surat itu dan terus bagi. So itu dia melemparkan saja tanpa dipikir ke mana dia pergi. Dia tak melihat kepada kesan perbuatan dia itu. Begitu itu Allah gunakan perkataan tulquna. Allah tak guna perkataan tukhbiruna. Perkataan itu tepat dengan apa yang hendak disampaikan. Ustaz, walaupun dia ada niat dia nak bagi kat kawan dia. Ya betul. Dia ada niat nak bagi kepada kawan dia, betul, kepada orang Mekah. Tetapi kesannya itu dia tak fikir lebih panjang. Maksudnya kalau sana tahu nanti dia akan bersiap sedia. So kalau dia bersiap sedia, kan mungkin nanti akan serang balik sebelum para sahabat semua tentera orang Islam sampai ke Mekah. Dia orang dah standby di luar kota Mekah sedikit. So daripada situ dia orang dah serang. So, tentu akan ramai yang akan mati. So kesannya itu kan dia tak fikir habis. Dia tak fikir habis. Cuma dia tahu berita itu akan sampai kepada siapa. Cuma kesan daripada penyampaian berita itu yang dia tak fikirkan. Dia tak lihat. Baik. Baik. Maka apa pengajaran yang boleh kita ambil daripada tulquna ilaihim bil mawaddah ataupun perkataan tulquna ini, kan, melemparkan sesuatu tanpa melihat kepada ke mana ia pergi. Baik. Antara pengajarannya ialah Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi. Ya, silakan Haji Zainal. Tulku ni ada kaitan dengan lakia tu. Perkataan tulku. Lakia. Ya betul. Ada kaitan dengan lakia, betul. Laki. Betul. Ada kaitan dengan lakia, ada kaitan dengan talaki. Talaki. Betul? Ada kaitan dengan talaki. Lakia itu kita. Ya. Lakia itu bertemu. Lakia itu bertemu, betul? Lakia itu bertemu.
Bertemu berhadapan. Begitu juga dengan talaki. Sebab tu nama dia talaki. Talaki dia dia depan-depan. Orang kata dia belaga lutut. Itu nama talaki. Talaki. Ustaz, root telku apa Ustaz? Lam, qaf dan juga alif maksurah ataupun ya. Okey. Lam, qaf, ya ataupun alif maksurah. Oh ya. So itu kena lihat dalam kamus. Kamu tulis ya ataupun kamu tulis alif maksurah laqa. Kena lihat pada kamus. Baik. Kalau saya lihat pada kamus ringkas ada kamus panjang, ada kamus ringkas. Kalau kamus panjang tu panjang lah. Okey, sama. Kalau kita cari lam, qaf, alif maksurah kita akan jumpa. Kan kalau kita cari lam, qaf, ya pun kita akan jumpa juga. Dua-dua boleh ada. Lam, qaf, ya. Betul. Baik, sama. Okey. Baik. Apa pengajaran yang boleh kita ambil daripada potongan ayat ni? Ataupun daripada perkataan ni? Apa pengajaran yang boleh kita ambil? Sila, siapa nak berkongsi? Kerana bahagian ini adalah antara bahagian poin utama ayat ni. Ataupun sebab utama penurunan ayat ni. Ustaz tanya pukul 10 kan? Memang lambat sikit Ustaz. CPU nak bergerak dia, nak proses tu lambat sikit kan. Tak apa. Baik. Apa pengajaran yang boleh ambil daripada ayat ini saya kongsikan. Baik. Antaranya ialah saya letakkan jangan sekadar melempar. Saya letakkan jangan sekadar melempar. Daripada perkataan tu. Baik, saya ambil daripada atas tu kan. Jangan sekadar melempar. Kalau kita nak ambil terjemahan Quran pun boleh. Maksudnya jangan sekadar menyampaikan. Jangan sekadar menyampaikan. Baik. Pengajaran yang saya dapat daripada potongan ayat ini ialah setiap Muslim dia wajib memberi perhatian kepada patah perkataan yang dia ucapkan. Dia wajib memberi perhatian kepada patah perkataan yang diucapkan. Dia bukan pada ayat tetapi patah perkataan. Lebih detail lagi. Dia beri perhatian. Kenapa? Kerana setiap perkataan yang dia lemparkan ataupun setiap perkataan yang disampaikan kepada orang lain sama ada melalui ucapan ataupun melalui tulisan itu akan ada kesan dia. Akan ada kesan dia. Maka sebab itu seorang Muslim dia kena ingat dia jangan sekadar melemparkan kata-kata dia sahaja. Dia kena bagi perhatian. Dia wajib memberi perhatian. Saya sebutkan wajib. Saya tak sebutkan sunat, saya tak sebutkan harus. Saya sebutkan wajib. Wajib memberi perhatian pada patah perkataan yang diucapkan. Kerana setiap patah perkataan itu yang kita ucapkan kepada orang lain sama ada bentuk ucapan mulut, lisan ataupun bentuk tulisan, dia pasti akan ada kesan dia. Kan? Perkara ini antaranya kita dah lalu. Kat mana kita lalu? Kita lalu pada surah yang kita dah ambil dah. Berapa je surah kita dah ambil? Al-Fatihah, 2. Mujadalah dengan Al-Hasyru. 3 surah je. Surah mana satu? Tembak. Kena salah satu, okey. Mana salah satu? Al-Fatihah, Mujadalah, Al-Hasyru. Yang Mujadalah. Mujadalah apa dia? Yang ada? Zihar, betul, Zihar. Baik, betul. Pada surah Al-Mujadalah, awal surah Mujadalah. Awal penurunan surah Mujadalah, awal ayat Mujadalah, bahkan sebab penurunan surah Al-Mujadalah. Sebab penurunan surah Al-Mujadalah sama. Tentang apa? Tentang seorang suami yang dia hanya sekadar melemparkan perkataan dia. Dia tak fikir panjang. Sebab apa? Sebab waktu tu dia tengah marah. So dia melemparkan perkataan yang ikut suka hati dia, tak fikir panjang. Tu disebutkan dia tak fikir kepada kesan dia. Maka apa yang terjadi? Bagi kesan yang besar kepada diri dia, bukan dia je yang terkesan. Keluarga dia terkesan, isteri dia dan juga anak dia
juga sama terkesan. Terus kena Akibat apa? berpisah. Akibat dia melemparkan patah perkataan itu tanpa dia fikir tentang kesan dia. Baik. Kemudian kita berpindah kepada surah apa tu? Al-Hasyr kan. Al-Hasyr selepas itu kan. Dan surah Al-Hasyr juga dia ada berkaitan dengan apa? Melempar perkataan. Melempar perkataan. Siapa yang melempar perkataan? Orang yang berbisik-bisik tu kan itu lain. Orang yang berbisik itu pada surah apa tu? Pada surah Mujadalah juga cerita tentang berbisik. Pada awal surah Al-Hasyr kan, antara awalnya cerita kenapa jadi peperangan Bani Nadir itu. Kenapa? Sebab munafik itu pergi menjanjikan Munafik itu berjanji dengan Yahudi. Dia sepakat. dengan Yahudi. Munafik berjanji dengan Yahudi Bani Nadir yang dia nak tolong. Akhirnya dia tolong tak tolong. Maka sebab itu jadi pertembungan ataupun peperangan itu. Sebab apa? Sebab perkataan. Maka di awal surah selepas itu, surah Al-Mumtahanah ini sama juga peringatannya kan, tapi dia peringatannya lebih besar, kesannya lebih besar kan. Tapi poin yang sama itulah, jangan sekadar melempar. Ya, dan seorang Muslim itu wajib memberi perhatian kepada patah perkataan yang diucapkan. Baik, kenapa saya katakan dia adalah wajib? Baik, saya pergi kepada poin yang kedua. Kan Ustaz, sebab benda tu yang ayat ni semua turun tak? Iya, betul. Surah Mujadalah turun sebab perkataan yang itulah kan. Surah Al-Hasyr juga turun sebab kisah Bani Nadir itulah peperangan itu terjadi. Al-Mumtahanah turun juga sebab itu. Sama juga sebab itu. Maka sebab itu saya kata seorang Muslim dia wajib menjaga perkataannya. Baik. Saya highlightkan sikit pada bahagian wajib ni untuk kita beri perhatian. Baik. Nabi SAW bersabda, riwayat daripada Bukhari dan juga Muslim, al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Seorang Muslim itu ialah orang yang Muslim lain selamat daripada gangguan lidah dan tangan. Seorang Muslim itu ialah orang yang Muslim lain selamat dari gangguan lidah dan juga tangan dia. Baik. Maka kalau kita faham secara terbaliknya hadis ini, saya rasa saya pernah beri. Saya tapi saya tuliskan terjemahannya. Seorang Muslim itu ialah orang yang Muslim lain selamat dari gangguan Belum lidah Ustaz, belum pergi. Dan tangannya. Baik, hadis ini riwayat Bukhari dan Muslim. Kalau riwayat Bukhari dan Muslim, memang riwayat yang paling tinggilah dalam hadis, dalam status hadis. Bukhari dan Muslim adalah riwayat yang paling tinggi sekali. Kedudukan yang paling tinggi dia punya. Kesahihan dia, authenticity dia tu, keasliannya itu paling tinggilah kalau Bukhari dan Muslim yang riwayatkan. Baik. Maka tentang status hadis juga, ini juga berkaitan dengan perkataan. Sebab tu dalam agama antara perkara yang digariskan oleh para ulama ialah ke status sesuatu hadis itu diambil kira, sangat penting. Kan kenapa? Kerana kita tak nak tersalah mengungkapkan perkataan. Lagi-lagi ini adalah perkataan Nabi SAW, dia bukan perkataan manusia. Yang kita boleh nak main jual-jual, kita jual nama orang pun, orang tu tak cakap, kita kata dia cakap pun dah salah, boleh didakwa di mahkamah. Ini kan pula kita mendakwa perkataan ataupun perkara yang Nabi tak cakap, tapi kita kata Nabi cakap. Sebab itu dalam bidang hadis, ini bahagian yang sangat penting, bahagian yang paling kritikal untuk diberi perhatian. Baik. Seorang Muslim wajib menjaga perkataannya. Nabi SAW sebutkan seorang Muslim itu ialah orang yang Muslim lain selamat daripada gangguan dan lidahnya.
Baik, kalau kita pandang dalam bahasa Arab, dalam hadis disebutkan sebagai mafhum mukhalafah. Maksudnya faham terbalik. Faham perkara yang di sebaliknya. Baik, apa yang di sebaliknya? Mafhum mukhalafah. Mafhum mukhalafah. Mafhum mukhalafah. Itu maksudnya kefahaman di sebalik ataupun berlawanan dengan ayat itu. Baik, mafhum mukhalafah dia apa? Siapa yang Muslim yang lain terganggu dengan lidah dan tangannya. Maknanya apa? Dia bukan seorang Muslim. Dia bukan seorang Muslim. Baik. Kalau Muslim yang lain terganggu dengan lidah dan tangan dia, maka dia bukan seorang Muslim. Itu mafhum mukhalafah dia. Kan? Makna yang berlawanan, bertentangan dengan ayat ini. Okey, baik. Baik, saya akan sebutkan beberapa poin ke bawah ini hingga kita boleh nampak kenapa kita katakan bahawa seorang Muslim itu wajib menjaga perkataan. Okey, baik. Perkataan adalah penentu. Perkataan adalah penentu. Baik. Perkataan dia menjadi penentu. Penentu kepada apa? Penentu kepada tempat seseorang itu di akhirat kelak. Syurga ataupun neraka. Perkataan dia adalah penentu tempat seseorang di akhirat kelak. Sama ada syurga ataupun neraka. Kenapa? Kenapa kita sebutkan begitu? Kerana kita ada kan dua orang malaikat yang sentiasa apa kerja dia? Sentiasa mencatatkan setiap butir perkataan yang keluar daripada mulut seorang anak Adam. Baik, kita lihat pada surah yang ke-50 ayat yang ke-18. Muka surat 519. 519 surah Qaf, surah yang ke-50 ayat yang ke-18. Baik, Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ma yalfidhu min qawlin illa ladayhi raqibun atid. Ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Okay, terjemahan. Tidak ada sebarang perkataan yang dilafazkan atau perbuatan yang dilakukannya, melainkan ada di sisinya malaikat pengawas yang sentiasa sedia menerima dan menulisnya. Baik. Maka Allah kata ma yalfidhu min qaulin. Perkataannya adalah dalam Arabnya adalah yalfidhu. Yalfidhu. Baik. Apakah tanda yang ada? Kita ada ya di awal perkataan. Huruf akhir berbaris depan. Maka kategorinya adalah apa? Mudhari'. Fi'il mudhari'. Oi, terusan. Baik, terusan. Baik. Maka kalau kita lihat pada ru'ud ataupun kata dasar dalam kata ini, huruf apa? Ya tu tambahan dia kan. So lam, Lafaz. Dia dah jadi kita punya bahasa lafaz. Baik, maka setiap perkataan yang dilafazkannya, betul dalam terjemahan letak dilafazkannya kan, atau perbuatan yang dilakukannya melainkan ada di sisinya malaikat pengawas yang sentiasa ada untuk menerima dan menulisnya. Arabnya tulis raqibun atid. Ini bukan nama malaikat, ini sifat kepada malaikat itu. Bukan nama malaikat itu malaikat raqib dan juga malaikat atid, tapi dia adalah sifat kepada malaikat itu. Kita panggil raqib atid tu nama. Kita panggil raqib atid. Betul. Kita panggil raqib atid. Dia bukan nama malaikat. Baik. Maka perkataan dia adalah penentu nanti tempat seseorang itu di akhirat. Kenapa? Kerana di sisi seseorang itu ada dua malaikat yang tugasnya
sentiasa ada untuk menulis. Baik, sifat malaikat ini raqibun, atidun. Saya nak tanya raqibun, apakah kategori perkataan? Apa tanda yang ada pada perkataan ni? Raqibun Raqibun. Isim. Tanwin. Isim. 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 Kenapa? Kerana tanwin. Okay. Tanwin. Atidun, apakah tanda yang ada? Isim juga. Isim Kita ada juga, tanwin Ustaz. juga, maka dia adalah isim. Baik, isim menunjukkan apa? Dia takkan berubah sepanjang Takkan masa. berubah. Tetap tak akan berubah. Baik, perkataan manusia apa? Dalam bentuk fi'il mudhari'. Betul. Maka perkataan manusia itu, manusia akan terus selagi dia hidup, dia akan terus melafazkan perkataan dia. Tapi ada jangka masa dia kan, betul tak? Dia mati, habislah perkataan tu. Dia tak keluarkan lagi perkataan. Sebab itu bentuknya dalam bentuk fi'il mudhari', maksudnya ada masa. Ada masa. Baik, isim ada tak berkaitan dengan masa? Tak ada. Tidak. Tak ada kaitan dengan masa. So, dia sebelum kita ada, dia dah ada. Kita ada, dia ada. Kita tak ada, dia ada. Dan itulah memang sifat dia sentiasa dekat diri dia. Dia tak ada kerja lain. Dia tak ada nak pergi balik uruskan isteri ke, anak-anak, hantar anak sekolah, anak tak sihat. Dia tak ada. Dia tak ada kan hari ni kerja dia jaga, macam kita kan, kerja shift kan. Hari ni jaga stok, besok jaga kaunter. Esok jadi pelayan. Tak. Dia kerja dia itu je. Tetap. Dia diciptakan kerana itu. So kerja dia memang itu, dia tak pergi mana-mana. Maka bayangkan orang malaikat yang memang itulah kerja dia, tak ada kerja lain. Kan? So dia akan jalankan kerja dia dengan baik ataupun tak baik. Baik. Sudah tentu dengan baik. Sebab dia ada itu je expert. satu. Dia ada Ya, expert. betul. Dan itu je satu kerja dia yang dia buat. So tentulah kerja dia itu memang teliti lengkap. Sebab itu ma yalfizu. Tak ada pun satu yang dilafazkan. Walaupun mungkin kita lafazkan je kan, semua itu ditulis. Walaupun mungkin satu huruf kan, dua huruf, semua itu dituliskan oleh dua malaikat itu. Yang sifatnya raqibun atidun. Malaikat yang sentiasa mengawas, yang sentiasa ada. Tapi ada connection tak nama dia tu dengan apa yang ditulis tu? Dia takkan ubah. Maksudnya? Apa yang ditulis tu, kalau orang dah bertaubat, dia kena ubah lah kan? Dia ubah baik. tak? Malaikat kerja dia menulis. Malaikat kerja dia menulis. Yang kerjanya memadamkan. Dalam bahasa Arabnya kita panggil ghafur. Itu semua Allah. Itu semua kerja Allah. Malaikat tak boleh buat apa-apa. Malaikat diperintahkan oleh Allah. Dia tulis kronologi lah kira. Dia tulis semua. Malaikat ni kronologi semua dia tulis, dia tak pilih. Okey. Dia hanya padam kalau Allah perintahkan untuk padam. Kalau Allah perintahkan untuk hapus, untuk tukar, untuk tutup. Itu semua bahagian Allah. Dia bukan bahagian malaikat. Malaikat jalankan dia punya tugas je. Dia tak buat benda lain. Baik. Dan mereka menjalankan tugas mereka dan mereka ikut apa yang Allah perintahkan lah. Sebab itu kalau selepas itu Allah suruh padam, dia padamkan lah. Tapi kalau tak, memang itulah maintain dia. Akan kerja dia menulis sahaja. Dia takkan padam. Kalau orang tu bertaubat untuk dosa yang malaikat tu dah tulis, dia akan tulis bawah tu lah, dia bertaubat untuk dosa yang itu. Gitulah. So Allah nanti akan perintahkan padamkan daripada buku catatan amal, ataupun Allah kata tutup kesalahan itu. Baik. Maka disebabkan ada dua malaikat inilah, kan, setiap perkataan itu dia akan jadi penentu tempat seseorang itu di akhirat. Sebab dua malaikat ni. Kan? Sebab malaikat ni dia mencatat. Dan inilah juga kan yang kita dah sebutkan dalam surah apa? Surah Al-Mujadalah kan. Surah Al-Mujadalah page yang pertama tu kita sebut. Ya. Ayat yang ke-6. Yauma yab'atsuhumullahu jami'an fayunabbi'uhum bima amilu ahsahu Allah wa nasuh wallahu ala kulli syai'in syahid. Terjemahan, semasa mereka semuanya dibangkitkan, iaitu manusia, oleh Allah pada hari kiamat, lalu diterangkan kepada mereka segala yang mereka telah kerjakan. Allah telah menghitungkan amal mereka itu satu persatu sedang mereka telah melupakannya. Sebut ahsahullah. Allah menghitung amal mereka itu satu persatu dihitung. Maka sebab itu
Dan perkataan dia jadi penentu tempat kembali seseorang sebab apa? Apa yang ditulis itu akan dihitung satu persatu. Dan ahsa ini kita dah bincangkan dulu. Salah satu maksudnya ialah apa? Ni siapa dapat jawab memang tera lah. Memang Masya Allah. Apa dia? Salah satu maksud ahsa. Saya tuliskan depan dia. Batu. Batu apa? Bukan batu nisan. Kerikil. Batu kerikil. Batu kerikil kecil ke besar? Kecil. Kecil. Kecil Ustaz. Maka perhitungan Allah itu ahsa seperti mengira batu kerikil. Maksudnya apa? Kiraan yang berhati-hati. Satu persatu tengok, bilik, buka mata besar-besar. Dan begitulah setiap perkataan itu akan dibilik, ditengok satu-satu oleh Allah Azza wa Jalla. Kan maka sebab itu kita katakan perkataan itu adalah penentu kepada tempat seseorang nanti di akhirat. Kerana ia dikira satu-satu oleh Allah Azza wa Jalla. Baik. Kataan kena kiparah di dunia. Baik. Juga dalam hadis Nabi SAW sebutkan innal abda. Ni saya pernah kongsikan sebelum ni. Saya pernah kongsikan sebelum ini hadis ini. Innal abda la yatakallamu bil kalimah ma yatabayyanu fiha yazillu biha ila an-nar ab'ad mimma bainal masyriqi wal maghrib. Sesungguhnya seorang hamba berbicara dengan suatu perkataan yang tidak dia fikir baik ataupun buruk dia, sehingga dengan perkataan itu dia terjerumus ke dalam neraka yang jauhnya lebih jauh daripada timur dan juga barat. Kata apa? Sungguhnya ada seorang hamba yang dia bercakap dengan satu perkataan yang dia tak fikir. Yang dia tak fikir, maksudnya apa? Dia main lempar perkataan tu. Dia main keluar je. Perkataan tu daripada mulut dia. Dia tak fikir kesan dia tak fikir panjang. Dia tak fikir orang kecil hati ke, dia tak fikir orang terasa ke, dia tak fikir. Kemudian kita apa? Sehingga dengan perkataan itu menyebabkan dia terjerumus ke dalam neraka yang jaraknya lebih jauh daripada timur dan juga barat. Hadis ini adalah juga riwayat Bukhari dan juga Muslim. Kenapa masuk neraka? Nabi kata la yatakallamu bil kalimah. Kalimah dalam bahasa Arab, dalam bahasa Arab itu maksudnya apa? Singular. Kalau jamak, kalau plural maksudnya kalim ataupun kalam, itu banyak. Tapi kalau kalimah, satu kalimah saja. Menyebabkan apa? Kalimah yang satu itu dia bercakap tanpa dia fikir kesan dia main lempar sahaja. Akhirnya dengan satu kalimah itu menjerumuskan dia ke dalam neraka yang jaraknya lebih jauh daripada timur dan barat dan juga barat. Nak saya tuliskan ke? Saya tuliskan makna hadis ini. Ustaz dah banyak sebut tapi hadis dia tak nampak. Bahagian hadis ni Masya Allah. Banyak. Kalau boleh nanti kan siapa yang ada kemahiran ambil hadis kita ini, yang terjemahannya pun tak apa. Sebab kita dah ada rujukan dia. Kalau nak teks Arab dia saya boleh berikan, tulis hadis ini kan, letakkan 1-2 poin kan, ataupun 1 poin saja dah cukup sebagai pengajaran kan, ataupun tajuk dia kan, awas perkataan anda macam tu kan, dan kita sebarkan pada grup kan, kita sebarkan kepada orang lain hadis-hadis yang kita pelajari ini, dan ada orang yang dapat manfaat daripada perkongsian kita itu. Tapi satu ayat masuk syurga pula. Satu ayat, satu kalimah masuk syurga. Ada dengan juga. satu kalimah juga seorang itu akan masuk syurga. Itu sambungan daripada hadis ini, sama. Kan dengan satu kalimah juga seorang sambungan itu dia Ustaz, ada sambungan dia. Iya. Bukan awal hadis ini berkaitan dengan seorang yang satu perkataan itu yang diucapkan menyebabkan dia masuk syurga. Bawah dia satu perkataan yang diucapkan menyebabkan dia masuk neraka. Kita kalau ucap masuk syurga, alhamdulillah lah. Kan, tapi kita yang risau kan, kita ingat kita seronok lah,
kita ingat duk masuk dalam syurga, rupanya perkataan yang satu tu bawa ke neraka. So itu yang kita bimbangi. Itu yang kita nak ambil pengajarannya. Baik atau buruknya. Sehingga dengan perkataan itu Sehingga dengan perkataan itu dia terjerumus dalam neraka ke dalam neraka yang jaraknya yang jaraknya timur dan barat. lebih jauh dari timur dan barat. Bukhari dan Muslim. Sebenarnya orang berbicara dengan satu perkataan yang tidak fikir. Buruknya sehingga dengan perkataan itu dimaksudkan mereka. Ustaz, hadis ni Ya. tak ada dalam hadis 40. Ya, Ada dalam hadis 40 tak? hadis ini. Wallahu alam. Haji Zanan ada ke? Ada semak? Hadis 40. Ada. Saya mau lain kali lah. Saya tak pasti. Saya tak pasti. Sebab apa tu? Saya mula hafal sedikit hadis, mula dengan hadis yang potongan hadis yang pendek-pendek. Saya mula dengan menghafal hadis yang pendek-pendek sebelum waktu sekolah lah. So hadis yang panjang tu dia ambil yang pendek. Contoh, la yadkhulul jannata namam. So saya ambil yang itu je. Sedangkan hadis tu panjang, so dia potong yang itu. So kita boleh hafal, dia praktikkan. Lagi, la ta'kulu bishimal fa inna syaitan ya'kulu bishimal. Kan? So hadis tu panjang tapi dia ambil potongan yang pendek-pendek. So dia sesuai untuk kanak-kanak nak hafal. Dia sesuai untuk kanak-kanak nak hafal. So jadi saya mula menghafal hadis dengan yang pendek-pendek itu, dan dia semua berkaitan dengan perkara dalam kehidupan seharian. Jadi bila dia bagi kesan, kan, bila nak makan kita ingat, bila kita nak buat satu kita ingat, kan, maka dia jadi seronok nak hafal hadis lagi. So bila sambung ke Yaman memang kita belajar kitab hadis ni, Bukhari dan juga Muslim itu memang kena hafal hadis-hadis perbincangan dalam bab itulah. Jadi sebab itu Haji Zainal tanya, adakah ada dalam 40 hadis itu? Saya tak pasti sebab saya pernah tengok semua hadis itu tapi saya tak teringat ada ke tak hadis yang ini dalam kitab itu. Nanti boleh semak insya-Allah. Oh, banyak dah hadis Ustaz hafal. Saya Banyak tu dari sekolah. tak kira. Tapi saya suka hadis yang pendek-pendek itu, saya suka. Dan kita pecah-pecah sebab kadang hadis panjang kita rasa beban tu, bila kita pecahkan jadi pendek, kita ambil satu kan, dan kita ambil bahagian yang selalunya berkaitan dengan kita. So dia jadi cepat hafal. Dia tak rasa berat. Baik. Dalam hadis yang lain Nabi SAW bersabda, ittaqun nar walau bisyikki tamrah. Ittaqun nar walau bisyikki tamrah. Faman lam yajid fa bi kalimatin thayyibah. Maksudnya apa? Nabi SAW bersabda, takutlah kamu kepada api neraka walaupun dengan separuh buah tamar. Maksudnya apa? Walaupun dengan kamu bersedekah separuh buah kurma. Sedekah separuh buah kurma, berapa nilai dia? Berapa? Kalau nak letak nilai berapa? Kan? Berapa sen? Berapa sen lah sangat? 1 sen, separuh. Kalau sebiji pun buah tamar tu, kita nak letak 1 sen pun rasa tak sampai hati nak letak, kan? Rasa macam percuma je lah. Tapi Nabi kata, ittaqun nar walau bisyikki tamrah. Takutlah kamu kepada neraka walaupun dengan separuh tamar. Maksudnya apa? Kita bersedekah dengan niat kita nak menghindarkan diri kita daripada neraka. Walaupun separuh tamar itu, kalau bagi orang makan pun tak kenyang. Confirm tak kenyang punya. Confirm tak kenyang. Kalau jual pun tak boleh, nak dapat nilai berapa duit pun tak tahu untuk kita nak infakkan dari seluruh duit, tak ada. Tapi dengan
dengan separuh kurma itu, jika kita infakkan dia, sedekahkan dia dengan niat untuk menjauhkan kita daripada api neraka, maka ia boleh melakukan. Nilainya dikira di sisi Allah, bukan nilainya dikira di sisi manusia. Kalau kita kira nilai di sisi manusia, memang tak ada nilai pun separuh kurma tu. Tapi kalau kita sedekahkan dia ikhlas kerana Allah, niat untuk menjauhkan diri daripada neraka, maka dia mempunyai nilai yang besar di sisi Allah. Baik, belakang tu dia sebut apa? Faman lam yajid. Jika seseorang tu dia tak ada, separuh kurma tu pun dia tak ada, maksudnya memang miskin benar lah, tak ada apa benda. Separuh kurma pun dia tak mampu nak beli ataupun dia tak ada, maka Nabi kata nak bersedekah dengan apa? Fa bi kalimatit thayyibah. Maka berkatalah dengan perkataan yang baik. Maksudnya hadis dia apa? Perkataan yang baik, apa kesan dia? Boleh menjauhkan seseorang itu daripada api neraka. Perkataan yang baik. Berapa modal yang perlu keluar? Tak ada pun modal yang nak kena keluarkan. Modal mulut dengan LU pun Allah bagi percuma. Setakat hari ni tak pernah sampai lagi bil kat rumah, kan? Menggunakan mulut dan juga lidah, gigi dan juga alio tu. Tak pernah sampai lagi. Betul Nabi kata, kamu akan api neraka walaupun kamu bersedekah dengan separuh tamar sahaja. Jika tidak ada, maka berkatalah dengan perkataan Yang baik. Berkatalah perkataan yang baik. Baik juga riwayat Bukhari dan Muslim. Ada sana siapa? Haddatsana. Lama dah. Baik. Maka atas sebab-sebab ini, berdasarkan hadis-hadis yang kita telah ambil ini, maka sebab itu kita katakan bahawa seorang Muslim itu diwajib berkata dengan perkataan yang diwajib memberi perhatian kepada perkataan dia. Kerana dengan satu perkataan sahaja itu boleh menjerumuskan seseorang itu kepada neraka, dan dengan satu perkataan itu juga dia akan menyebabkan seseorang itu masuk ke dalam syurga. Maka perkataan dia adalah penentu tempat seseorang itu nanti di akhirat dengan perkataan. Begitu dalam hadis yang kita selalu dengar, Nabi SAW bersabda, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, dia kena buat apa? Fal yakul khairan au liyasmut. Siapa yang beriman kepada Allah dan juga hari akhirat, maka hendaklah, ini seorang Muslim kena lakukan, berkata dengan perkataan yang baik ataupun dia diam. Itu saja pilihan dia, berkata dengan perkataan yang baik ataupun dia Sesiapa yang yakin kepada Allah dan kepada hari akhirat, hendaklah dia bercakap dengan baik-baik ataupun diam sahaja. Betul. Siapa yang dia yakin, dia percaya betul-betul beriman kepada Allah dan juga hari akhirat, dia pasti akan terjelma dalam tindakan dia. Dan antara yang Nabi bagi peringatan ialah dia menjaga perkataan dia. Betapa baiknya Allah SWT, kan? Seseorang apabila dia berkata dengan perkataan yang baik, maka Allah akan kurniakan kepada dia apa? Kurniakan kepada dia pahala. Kan? Sebab dia buat baik, berkata dengan perkataan yang baik, Allah kurniakan kepada dia pahala. Dan betapa baiknya Allah SWT bila seorang Muslim itu dia menahan dirinya dari berkata perkataan yang tidak baik ataupun perkataan yang sia-sia. Maka apa yang Allah akan berikan kepada dia? Allah akan berikan kepada dia ganjaran juga, pahala. Jadi diam adalah dikira sebagai satu ibadah. Diam seorang Muslim itu
adalah dikira sebagai satu ibadah. Ketika mana dia menahan diri dia daripada berkata dengan perkataan yang baik, dia tahan. Maka ketika itu diam itu dapat ibadah. Betapa mudahnya seorang Muslim itu nak dapat pahala, betul tak? Dia bukan mengucapkan zikir, dia bukan baca Quran, kan? Tapi dia cuma diam sahaja, kan? Tapi diam itu dia menahan diri daripada dia berkata dengan perkataan yang tidak baik, perkataan yang lara. Bayangkan dengan perkataan ini, kita nak masuk bulan Ramadan, betul? Nak masuk dah berapa hari lagi Ramadan? Bulan. Sebulan. Hari ini lebih kurang, ada lagi lebih kurang 40 ataupun 39 hari lagi nak masuk Ramadan. Baik. Dan ini antara latihan yang baik untuk dilakukan oleh kita. Itulah apa? Menjaga perkataan. Kenapa? Kerana dalam hadis Nabi SAW sebutkan apa? Rubba sa'imin laysa min siyamihi illa dahr. Boleh jadi seorang yang berpuasa itu dia tidak dapat apa-apa daripada puasanya itu melainkan apa? Melainkan haus. Dia tak dapat apa ganjaran pun. Sebab apa? Dia tak menjaga dia punya perkataan dia. Dalam hadis yang lain kan Nabi SAW bersabda, "Man lam yada' qaula zur falaysa lillahi hajatan illa an yatruka ta'amuhu wa syarabah." Siapa yang dia tidak meninggalkan perkataan yang dusta, perkataan yang tidak baik, perkataan yang sia-sia, maka Nabi kata Allah tak berhajat kepada puasa dia. Allah tak berhajat. Adakah kerana dia tak puasa? Dia puasa. Puasa tu dia solat tak? Dia solat. Dia baca Quran? Dia baca Quran. Dia sedekah? Dia sedekah. Tapi apa yang dia tak buat? Dia tak jaga perkataan dia. Maka apa Nabi kata? Allah tak berhajat pun kepada dia punya puasa dia. Maka sangat penting untuk kita tulquna ilaihim. Kita beri perhatian kepada perkataan yang kita lemparkan, yang kita keluarkan daripada mulut dia, daripada mulut kita. Kerana kesannya adalah besar. Dan ia sama ada kita bercakap dengan ucapan ataupun kita menulis dengan tulisan. Kan kita WhatsApp ke, kan kita tulis di media sosial, itu semua termasuk dalam bahagian menjaga perkataan. Maka ini pengajaran yang kita dapat pada malam ini pada bahagian tulquna ilaihim bil mawaddah, menyampaikan kepada orang lain dan perkataan yang menyampaikan kepada orang yang engkau cinta itu perkataan yang engkau tidak fikir tentang kesan dia. Maka ini perkara yang kita nak beri perhatian pada diri kita hari bermula pada hari ini. Kerana bulan Ramadan, ini perkara juga yang kita nak kena beri perhatian kerana kita tak nak puasa kita hanya setakat menahan lapar dan juga dahaga. Tak dapat apa-apa kerana dia tidak menjaga dia punya perkataan. Ini yang disebutkan oleh Nabi SAW. Wallahu ta'ala alam. Itu saja saya kongsikan pada malam ini. Moga ada manfaat daripada ambil. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Allahumma ja'al hadha jama'ana jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Amin. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa', min qalbin la yakhsha', wa min nafsin la tashba', wa min da'watin la yustajabu laha. Amin. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman. Amin. ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. Amin. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. Amin. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Amin. والحمد لله رب العالمين. Kita tutup majlis kita dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullah khairan pada semua meluangkan masa pada malam ini. Moga Allah nilai di sebagai amal yang saleh. Insya-Allah kita tutup dengan pepatah Melayu kita, terlajak perahu boleh diundur, terlajak kata buruk padanya. Kayalah Ustaz. Terima kasih Ustaz. Baik, sama-sama. Sama-sama. Mudah-mudahan Allah beri kasih. kita kefahaman dan kekuatan untuk mengamalkan apa yang telah kita pelajari. Terima kasih semua. Barakallahu fikum.
Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Kak Ana. Terima kasih Hajah Nuria. Terima kasih Hajar Nuria. Sama. Saya end the meeting ya. Assalamualaikum semua. Salam. Terima kasih semua. Waalaikumsalam. Hmm. Sama-sama. Ya.